Oh, hari ni saya nak tunjuk cara kita nak jawab soalan yang berkaitan dengan pengiraan titik pulang modal. Okey, soalan pertama, maklumat di bawah menunjukkan kos pengeluaran bagi produk SQ01. Okey, diberi bahan langsung seunit RM6, kos buruh langsung seunit RM4 dan kos tetap RM80,000. Kemudian titik pulang modal akan dicapai pada tingkat jualan 25,000 unit. So maksudnya kat sini dia dah terus bagi TPM dia berapa Okey, so dia dah dapat TPM dia dah. Okey, anda dikendaki menghitung nombor satu, harga jualan seunit. Okey. So kat sini kita boleh kira dahulu kos berubah seunit dulu Okey, kita tengok kos berubah seunit. Okey, kos berubah seunit kat sini ialah gabungan dua nilai. Okey. Pertama, kos berubah seunit dia daripada bahan langsung ni RM6. Okey, RM6. Kemudian tambahkan dengan kos buruh langsung seunit RM4. So jadi kos berubah seunit dia sama dengan RM10. Okey. Kemudian margin caruman seunit ni. Okey, margin caruman seunit. Okey, yang ni sama dengan harga jualan seunit. Okey. Tolak dengan kos berubah seunit sorry tulisan saya memang tak cantik kalau tulis digital. Okay, so harga jualan seunit kat sini kita nak carilah. So saya letak aja sebagai HJS. Okay, maksudnya harga jualan seunit. Okay, tolak dengan kos berubah seunit dia ialah RM10. Okay, kemudian rumus untuk titik permodal Okay, so titik permodal rumusnya adalah kos tetap bahagi dengan margin caruman seunit. Okay. So kat sini titik permodal dia telah diberi telah diberi. Jadi kita boleh terus ambil sahaja. So kat sini kita akan gantikan dengan 25,000 unit. Okay. Kos tetap dia tadi dia dah bagi 80,000. So 80,000 ni akan dibahagikan dengan margin caruman seunit iaitu harga jualan seunit tolakkan dengan kos berubah seunit dia iaitu RM10. Okay, lepas apa yang kita buat ialah kita akan tukar tempat ya. Tukar tempat. So yang ni naik atas 25,000 turun bawah So harga jualan seunit tolak 10 sama dengan 80,000. Beragi dengan 25,000. Okay. So jadi yang ni nanti awak kira awak akan dapat harga jualan seunit tolak 10 ni sama dengan 3.2. Okay. Jadi kalau kita nak harga jualan seunit 3.2 ni tambah dengan 10 lah. Okay, sebab kita pindah 10 ke kanan kan. Jadi harga jualan seunit sama dengan RM13.20.
So kita dah dapatlah soalan. Kita dah menjawab soalan satu tadi. Okay, susun soalan satu. Okay, kemudian kita tengok soalan dua dia nak apa. Okay, soalan dua dia nak titik pulang modal jika kos buruh langsung seunit, okay, SQ01 meningkat sebanyak 70%. Okay. So maksudnya kos buruh langsung ni daripada RM4 tambah lagi 70% lah. Jadi apabila kos buruh langsung ni dia berubah kan, bertambah, jadi maksudnya automatik kita punya kos berubah seunit pun akan bertambah juga ya. Okay, so untuk yang ni saya tulis kat sebelah sini ya. Okay, saya buat kat sini pula soalan nombor 2 Okay, jadi soalan nombor 2 ni kita akan kira kos berubah seunit yang baru lah. Okay, saya tulis shortcut je kos berubah seunit. Okay, KBS untuk kos berubah seunit. Okay, sama dengan, okay, asal tadi kan RM10 kan. Okay, RM10 ataupun kita boleh tulis RM6 ni tambah dengan RM4.70 lah. Okay, sebab dia dah tambah 70% kat sini. So sekarang kita punya kos berubah seunit ni dah jadi RM10.70. Okay. Kemudian kalau kos berubah seunit kita berubah, maka margin caruman seunit juga akan berubah. So margin caruman seunit ni samalah dengan harga kos jualan harga jualan seunit tadi kita kira kita dapat RM13.20 kan daripada jawapan satu tadi jawapan satu ni kita dapat RM13.20. Jadi kita akan gunakan jawapan satu tadi. Okay, so RM13.20 tolakkan dengan RM10.70. Okay, so jadi bila awak tolak awak akan dapat dia punya margin caruman seunit dia lah RM2.50. Okay, jadi sekarang kita akan kira dia punya titik pulang modal yang baru lah. Maka titik pulang modal TPM sama dengan kos tetap dia masih sama RM80,000 juga. Okey. Tapi kali ni margin caruman seunit ni dah tukar jadi 2.5. Okey. So yang ni bila awak kira dengan kalkulator kita akan dapat TPM dia yang baru ialah 32,000 unit 32,000 unit dalam unit. Okay, so soalan nombor 2 lah. Okay, kemudian soalan ketiga. Okay, soalan ketiga pula. Okay, volume jualan untuk memperolehi untung 20,000 dengan mengambil kira jawapan 2. Okay. So maksudnya base daripada jawapan nombor 2 tadi, sekarang kita nak kira volume jualan ni. So volume jualan. Okay. Okay, sama dengan so sekarang ni kos tetap 80,000. Okay, dia punya rumah sama je macam TPM juga tapi kena tambah dengan dia punya untung target lah. Untung target dekat sini 20,000 Kemudian bahagikan dengan margin caruman seunitnya ialah RM2.50. Okay, so yang ni 80,000 tambah 20,000 dia jadi 100,000. Okay, kemudian 100,000 bahagi dengan 25, maka kita akan dapat volume jualan dia 40,000 unit. Okay, so ini adalah jawapan untuk soalan nombor 3 lah. Maksudnya kalau dia nak dapatkan untung 20,000, okay, maka dia perlu menjual produk tu sebanyak 40,000 unit. Okay. Okay, kemudian satu lagi soalan kan nombor 4. Pasal di sini. Okay,
Titik pulang modal jika syarikat menyewa sebuah mesin baru khas untuk produk SQ01 dengan sewaan RM12,400. Ini akan dimasukkan ke dalam kos tetap dan kos berubah seunit menurun sebanyak 10%. Okey, abaikan dulu. Maksudnya kalau dia kata abaikan dulu ni kita kena balik-balik kepada yang asal lah. Okey. Yang asal punya. Jadi kat sini pertama sekali kita punya kos tetap ni ada perubahan. Okey, kos tetap ni kita kos tetap dia akan tambah So kita kira dulu kos tetap ni So kos tetap asal tadi RM80,000 kan. Okey, RM80,000 ni kita kena tambah dengan yang nilai baru ni lah RM12,400. Okey, jadi sekarang kos tetapnya telah menjadi RM92,400 ya. Okey. Kemudian satu lagi yang berubah adalah dia punya kos berubah seunit. Okey, kos berubah seunit KBS. Okey, kos berubah seunit ni dia kata menurun sebanyak 10%, 10%. Okey. So kalau asal tadi RM10 kan, RM10 kan. 100% lah kalau ada 6% tu kita ambil 100%. Jadi sekarang bila dah kurang tu kita nak tolak 100% tolak dengan 10%. Okey. Lepas tu kita dah harapkan dengan RM10. Alright. Okay, sebab kos berubah sini asal RM10. Okay, jadi yang ni sama dengan 90%. Okay, dah harap dengan RM10 lah. So akan dapat RM9. Okay, ini maksudnya kos berubah seunit yang baru. So bila dah ada kos berubah seunit yang baru, maka kita ada margin caruman seunit yang baru juga. Okay. So margin caruman seunit yang baru, harga jualan seunit tolak dengan kos berubah seunit. So harga jualan seunit masih lagi sama dengan yang asal, iaitu RM13.20. Okay. Tolakkan dengan kos berubah seunit dia RM9. Okay. So ni apabila ditolakkan kita akan dapat margin caruman seunit yang baru RM4. Okay, RM4.20 lah. Okay. Kemudian kita bolehlah kira dia punya titik pulang modal yang baru pula. Okay, so jadi TPM dia sama dengan dia punya kos tetap baru tadi berapa tadi? Dah lupa dah. 92,400. Okay. So, sekejap ya. 92,400 bahagikan dengan RM4.20. Okay, saya ni kira kita akan dapat TPM dia 22,000 unit. Okay, so ini adalah jawapan untuk nombor 4. Okay, macam mana? Boleh tak setakat ni? Okay, kalau boleh kita teruskan dengan satu lagi soalan ini soalan semua adalah soalan pengiraan saja. Okay, soalan berikutnya. Berikut ialah anggaran yang berkaitan dengan kos dan hasil jualan makanan energi booster pada tingkat pengeluaran tertentu. Okey, so tingkat pengeluaran ni berapa unit lah dikeluarkan. Okey, 12,000 unit, jumlah kos 44,000, jumlah hasil 43,200. Kalau tingkat pengeluaran 15,000, jumlah kos 50,000, jumlah hasil 54,000. Okey, so kita dikehendaki menghitung kos berubah untuk mengeluarkan 12,000 unit. Okey, jadi yang pertama pertama soalan 1. Okey, kos berubah untuk mengeluarkan 12,000 unit. So kita kira dulu kos berubah seunit ni. So macam mana kita nak kira kos berubah seunit? Okey, kita akan cari beza kos dengan beza, okey, senang cerita dia punya rumus macam ni beza jumlah kos bahagikan dengan beza unit pengeluaran ataupun tingkat pengeluaran lah. Okay. Sorry tulisan misi. Okay. So beza jumlah kos ni maksudnya kita boleh ambil 50,000 ni tolak dengan 44,000 50,000 tolak dengan 44.
10,000. Okey, kemudian bahagikan dengan beza unit pengeluaran 15,000 tolak dengan 12,000. Okey, macam ni lah maksudnya. Okey, faham ah? Jadi yang ni korang kira, korang akan dapat yang atas ni 6,000 ya. 6,000, yang bawah pula 3,000 lah. Cukup pula. Okey, 3,000. Jadi 6,000 bagi 3,000 dapatlah 2 kan. So RM2 lah maksudnya kos berubah seunit. Okey, ini untuk seunit lah. Jadi jumlah kos berubah untuk 12,000 unit. Okey, jadi sekejap. Kita ke bawah lagi. Jadi jumlah kos jumlah kos berubah. Okay, jadi RM2 ni darab dengan 12,000 unit lah. So kita akan dapat 24,000 unit Okay. 24,000 unit lah. Sorry, RM24,000. Okay, RM24,000. Okay. So itu soalan 1. Okay. Kemudian soalan 2 pula. Okay, soalan 2 dia nak kos tetap. Okay, so macam mana nak kira kos tetap? Okay, jadi kita dah tahu dah untuk yang tingkat pengeluaran 12,000 ni, dia punya jumlah kos berubah dia 24,000 kan? Jadi kalau jumlah kosnya adalah 44,000, maka baki dia tu adalah kos tetap lah. Okay, maksudnya kos tetap sama dengan jumlah kos. Okay, tolak dengan jumlah kos berubah lah. Okay. Jadi jumlah kos kita untuk tingkat pengeluaran yang 12,000 unit jadi 44,000 kan. So 44,000 kita tolak lah dengan 24,000. Okay, jadi maksudnya kita akan dapat tahu dia punya kos tetap dia ialah 20,000 Okay, kemudian yang ketiga kita nak kira TPM pula. Okay, so kalau nak kira TPM, kita kena kira margin cadangan seunit dahulu. Okay, so nak kira margin cadangan seunit, kita kena kira harga jualan seunit dahulu. Okay. Jadi macam contoh kalau untuk tingkat pengeluaran 12,000 ni tadi, jumlah hasil jualan dia 43,200 kan. Jadi maksudnya 43,200 ni kita bahagilah dengan bilangan unit pengeluaran dia 12,000. So kita akan dapat tahu dia punya harga jualan seunit dia berapa. Okay, so yang ni harga jualan seunit dia sama dengan RM3.60. Okay, so kita dah tahu RM3.60 dia punya harga jualan seunit, yang kos berubah tadi RM2 kan. Jadi kita cari pula margin cadangan seunit. Okay, so nak kira TPM kena margin cadangan seunit So margin cadangan seunit sama dengan RM3.60 tolakkan dengan RM2 lah. Sebelum pasal unit dapat. So kita dapatlah margin cadangan seunit dia RM1.60 So sekarang kita boleh kira dia punya TPM. Okay. So TPM sama dengan kos tetap tadi 20,000 kan. Okay, 20,000 bahagi dengan RM1.60 dia punya margin cadangan seunit. So yang ni kita kira kita akan dapat 12,500 unit ya. Ni titik kurang modal dia. Okay. Okay, itu nombor 3 lah. Okay, kemudian nombor 4 pula. Okay, tak sini soalan ini ke nombor 4 pula. Okay, boleh jalan untuk memperolehi keuntungan RM30,000. Okay, jadi ni sama macam soalan sebelum tadi lah yang kita dah buat boleh jalan sama dengan okay, kos tetapnya RM20,000 kena tambahkan dengan target keuntungan dia RM30,000.
Okay, lepas tu kita bahagikan dengan margin cari masa unitnya iaitu 1.60 tadi Okay. So yang ni dia akan jadi 50,000 bahagi dengan 1.6 so akan dapat 31,250 unit. Okay. So dia kena jual banyak ni lah. Okay, untuk dapatkan sasaran keuntungan 30,000. Okay. Itu soalan yang pertama soalan 1/4 Okay, kemudian soalan 2. Okay, soalan 2 terangkan kesan ke atas titik permodal apabila kos berubah sebanyak 5% manakala kos tetap dan harga jualan tidak berubah. Okay. Nombor 2 pula. Okay, so maksudnya kita kena kira lah TPM dia tengok macam mana jadi. Okay, pertama dia kata kos berubah meningkat sebanyak 5%. Okay, jadi kos berubah seunit tadi asalnya RM2 tadi kan? Okay, RM2 lah. So RM2 ni ditambah lagi 5%. Okay, maksudnya daripada 100% kita tambah lagi 5%. Okay, daripada RM2 lah. Okay. So ini bermaksud 100% tambah 4% dia akan jadi 105%, 105%. Okay, darab dengan RM2. So yang ni awak akan dapat kos berubah seunit yang barunya ialah RM2 sepusin. Okay, RM2 sepusin. Okay, kemudian harga jualan tak berubah jadi margin cara masa unitnya ialah harga jualan tadi berapa ya? Harga jualan tadi kita tengok balik. Saya dah lupa dah harga jualan dia berapa. RM3.60. Okay, RM3.60. Ya, RM3.60 tolakkan dengan RM2 sepusin. Okay, so jadi kita akan dapat RM1.50 ya. Okay, itu margin cara masa unit. Okay, kemudian kita kena TPM pula. Okay, jadi TPM-nya kos tetap masih sama. Okay, so kos tetap sama kita ikut yang asal iaitu RM20,000. Okay, so bahagikan dengan margin cara masa unit 1.5 lah. Okay, so yang ni pengiraan kita akan dapat 13,333.33. Ini sebenarnya panjang sama 3 kan. Okay, tapi sebab ini bilangan unit so kita ambil nombor bulat je lah. Okay. Sini. Okay. So bermaksud dia perlu tambahkan lah. Dia perlu tambahkan dia punya unit pengeluaran ni daripada yang asal tadi berapa tadi ya? 12,500 kan. Ni asal daripada 12,500 ni dia kena tambahkan dia punya unit pengeluaran menjadi 13,333. Okay, jadi kalau kita nak tulis dalam bentuk ayat, okay, unit pengeluaran perlu ditambah sebanyak, okay, kau cari beza dia 13,333 ni tolak dengan 12,500. Sudah jawabkan dapat 833. Okay. Okay. Untuk mencapai titik permodal. Okay, so ini dia punya kesan lah. Right. Okay, kemudian soalan B, okay, ada lagi soalan tak boleh di. Soalan B ni dia bagi graf. Okay, kemudian dia suruh apa tadi? Sekejap. Namakan 1 hingga 5 dalam graf titik permodal di bawah. Oh, okay. Okay, 1 yang ni, garisan yang ni. Okay, garisan yang ni namanya ialah
kos tetap ya. Kos tetap nampak tak distrik malah ini kos tetap lah. Okay. So ini adalah kos tetap. Okay, question nombor 2 ini adalah kos berubah. Okay, nombor 3 pula ialah jumlah kos nombor 3 ni jumlah kos. Okay, kos berubah tambah kos tetap dia jadi jumlah kos. Okay, manakala yang nombor 4 ni adalah jumlah hasil. Okay. Dan nombor 5 ni hapuslah TPM titik pulang modal. Okay. So kita dah level dah 1 hingga 5. Kemudian soalan C, bagaimanakah titik pulang modal dapat membantu pihak pengurusan sesebuah hak perniagaan. Okay. So yang ni kita kena buat ayat lah sikit. Okay. Soalan C. Soalan C, kita tengok markah kat sini 2, maksudnya kita kena bagi 2 poin lah. Okay, so yang pertama kita boleh cakap membantu pihak pengurusan. Okay, membantu pihak pengurusan merancang tingkat pengeluaran. Tingkat ataupun unit pengeluaran lah. Okay. Tingkat pengeluaran ataupun unit pengeluaran minimum. Okay. Yang diperlukan supaya tidak mengalami kerugian. Okay. Lebih kurang ayat dia macam ni lah. Maksudnya dia kena tahu minimum unit pengeluaran yang perlu dikeluarkan berapa supaya dia tak rugi. Okay. Kemudian satu lagi boleh juga kita buat ayat membantu pihak pengurusan okay. Menentukan harga jualan bagi mencapai untung sasaran. Okay. Ni pun boleh cakap. Okay. Sini contoh jawapan untuk soalan C. Okay. So itu sajalah dia punya soalan ni. Okay, sebenarnya boleh tak? Okay, so yang penting korang kena ingat lah cara untuk kira. Okay, dia punya formula macam mana. Okay, kemudian macam mana kita nak kira TPM semua Okay, macam saya tunjuk contoh soalan yang kita buat ni lah. Okay, saya harap korang boleh faham. Kalau ada apa-apa soalan, boleh komen ya. Okay, so itu sahajalah. Okay, terima kasih.